Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan matematik tingkatan 4, bab 7, iaitu tajuk dia adalah graf gerakan. Subtopik kita masih lagi graf jarak masa, tetapi pada hari ini kita akan belajar macam mana mahu mentafsir, macam mana mahu membaca graf jarak masa. Jadi untuk teruskan, kita tengok seterusnya. Okey, seperti yang sebelum ni, yang sudah cikgu terangkan dalam video yang lepas, kita sudah tahu bahawa graf jarak masa, kita sudah belajarlah macam mana untuk melukis, untuk melukis graf jarak masa. Jadi kita ada beberapa bentuk graf jarak masa. Yang ini yang mana dia naik, kemudian dia seragam, dia naik. Kemudian graf yang kedua ni dia ada turun, ada garis yang turun, yang mana kembali kepada titik asal lah. Jadi kita mahu tengok apakah perbezaan jika adakah sama ataupun tidak sama jika graf tersebut ada yang seragam, ada yang naik dan ada garis yang turun. Jadi kita mahu tafsir satu persatu. Contoh dia, cuba lihat di sini. Kita sudah tahu bahawa graf jarak masa tujuan dia adalah untuk menggambarkan pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Contohnya di sini, ini Ziyad. Okey, Ziyad. Ziyad, ini rumah Ziyad. Sekolah Ziyad. Ini pasar dan yang ketiga ini adalah KFC. Okey, yang pertama sekali cuba kita lihat. Ini menggambarkan pergerakan. Okey, kita mahu tengok macam mana kita mahu cara melukis graf kejap lagi. Jadi kita tengok satu persatu. Ziyad, yang pertama sekali dia berjalan, dia mahu pergi ke sekolah. Okey, sekarang Ziyad pergi ke sekolah. Sepanjang tempoh dia pergi ke sekolah ini, jarak rumah ke sekolah adalah 200 meter. Dan tempoh perjalanan dia berjalan untuk pergi ke sekolah adalah 15 minit. Okey, Ziyad dia pergi ke sekolah selama 60 minit. Okey, untuk kelas tambahan lah. Selama 1 jam ataupun 60 minit. Kemudian, selepas 1 jam, Ziyad dia mahu pergi ke, kita tengok Ziyad berjalan pergi mana. Okey, Ziyad berjalan pergi ke KFC. Okey, selepas berada di sekolah, Ziyad berjalan pergi ke KFC. Untuk membeli apa? Untuk membeli ayam lah. Jadi kita tengok perjalanan daripada sekolah ke KFC adalah 500 meter. Okey, tempoh masa yang diambil hanya 10 minit saja. Beza dengan rumah sekolah. Rumah sekolah 200 meter tapi masa 15 minit. Maknanya lama. Berjalan dia, Ziyad ni dia berjalan daripada sekolah ke rumah dia lama sangat. Tapi apabila sekolah pergi ke KFC ni dia cepat berjalan. Kenapa? Sebab mau makan ni KFC bar. Jadi kita tengok kalau kita mau presentkan, kalau kita mau tafsirkan pergerakan ini di dalam graf macam mana. Jadi yang pertama sekali, yang ini yang tadilah. Jadi kita mahu tafsirkan pergerakan Ziyad ini dalam bentuk graf. Okey, bila kita kata graf jarak masa, kita kena adalah paksi X, paksi Y. Maknanya paksi X ini merupakan masa dan paksi Y dia ini adalah refer kepada jarak. Okey, kita tengok pergerakan yang pertama. Okey, pergerakan yang pertama, Ziyad ini dia mula-mula bergerak daripada rumah. Asal dia daripada rumah. Jadi maknanya kosong. Dia tidak lagi bergerak. Maknanya dia masih lagi berada di rumah. Maknanya jarak. Dia tiada lagi jarak. Maksudnya Ziyad masih lagi berada di rumah. Ziyad dia akan pergi ke sekolah. Ziyad akan berjalan ke sekolah. Perjalanan dia mengambil masa, okey, sampai sudah di sekolah, mengambil masa 15 minit. Jarak dia adalah 200 meter. Jadi macam mana kita mahu lukiskan di dalam graf ini? Okey, yang pertama ini masa, minit. Maknanya 15 minit ke sekolah. Okey, ini 15 minit dan ke sekolah dia adalah 200 meter. Jadi daripada ini kita kan dapat titik bertindih di sini. Apabila dapat titik bertindih sini kita gariskan. Dapatlah bentuk yang pertama.
pertama. Kemudian Ziyad dia berada di sekolah. Okey, ingat ya, di sini dia refer kepada tempat. Ini rumah dan yang ini adalah sekolah. Okey, Ziyad dia berada di sekolah selama 1 jam ataupun 60 minit. Dia berada di sekolah. Di mana sekolah dia? Di sini sekolah dia. Okey, selama 60 minit. Jadi tadi ini minit kita ada 15 minit. Kita tambah dengan 60. Kenapa perlu tambah dengan 60? Sebab dia berada di sekolah selama 60 minit. Asalnya 15 sudah kan kita berjalan dari rumah tadi kan? Jadi 15 tambah dengan 60 kita dapat 75. Okey, sepanjang tempoh ini dia berada di sekolah. Mana sekolah kita? Yang ini yang tadi ni. Jadi di sini. Garis yang ini refer kepada sekolah. Jadi garis yang tetap ni ataupun garis yang seragam ni ataupun garis yang pegang ini merujuk. Maksudnya Ziyad dia berada di tempat yang sama. Untuk graf jarak masa ini merujuk dia berada di tempat yang sama. Okey, kemudian Ziyad dia berjalan pergi ke tengok, perhatikan perjalanan Ziyad. Ziyad dia berjalan pergi ke KFC. KFC. Masa yang diambil untuk pergi ke KFC adalah 10 minit. Okey, jarak daripada sekolah ke KFC adalah 500 meter. Maknanya di sini yang pertama kita tambah dulu 75 tambah dengan 10. Kenapa perlu tambah dengan 10? Sebab perjalanan dia ke KFC 10 minit. Jadi 75 tambah dengan 10 dapatlah 85. Okey, seterusnya jarak daripada KFC daripada sekolah ke KFC adalah 500. Okey, sini sudah ada 200. Kita tambah sahaja 200 tambah 500, kita akan dapat kedudukan KFC berada 700 meter daripada rumah. Okey, kemudian kita gariskan, kita dapat titik bersilang. Okey, dapat titik bersilang, garis yang merah tadi sambung. Okey, dapatlah kedudukan dia. Ingat ya, daripada sekolah dan KFC di tengah-tengah dia ada pasar. Ada pasar. Tapi dia tidak nyatakanlah berapa meter di sini. Ini adalah graf jarak masa. Okey, saya cikgu harap kamu dapat fahamlah di sini. Okey, ini untuk yang ada naik macam ni. Ni garis yang naik dan garis yang pegur macam ni. Ini menggambarkan pergerakan. Cuba perhatikan, kita ada dua di sini. Dua di sini garis yang mana merujuk kepada mana pen cikgu ni. Pen cikgu tak keluar. Yang ini garis, cuba kamu tengok garis yang pertama dan garis yang kedua. Ini garis dia terlampau curam. Yang ni dia condong sikit. Yang ini garis yang naik. Yang pegur ni jangan tengok. Yang ini merujuk, cuba kamu tengok. Apa beza dia? Beza di sini, Ziyad mengambil masa yang terlalu lama. Jarak dia 200 meter je. Tapi dia berjalan 15 minit. Untuk yang di sini, jarak yang di sini, dia berjalan 10 minit untuk 500 meter. Maknanya di sini, perjalanan dia pergi ke KFC itu cepat. Laju. Yang ini dia lambat. Maksudnya semakin curam ataupun semakin condong, semakin kecerunannya tinggi, maksudnya semakin laju pergerakan dia. Semakinlah laju. Yang ini adalah perlahan. Pergerakan dia adalah perlahan. Untuk garis yang ini, yang condong ini merujuk kepada laju. Laju ataupun perlahan dia punya pergerakan. Yang sama macam ni, yang seragam ini maksudnya dia berada di tempat yang sama. Okey, seterusnya. Yang tadi, yang ini sudah kita faham. Tetapi kalau ada garis yang turun seperti ini, macam mana? Ataupun seperti ini. Okey, jadi untuk lebih jelas lagi, kita sambung perjalanan Ziyad tadi. Yang ini yang asal tadi. Okey, kemudian kita cuba tengok Ziyad ni tadi. Okey, kita mau sambung graf kita ini. Okey, kemudian Ziyad ini dia mau pergi ke, dia berada di KFC selama 5 minit. Dia sambung berada di KFC selama 5 minit. Jadi masa 85 tadi tambahlah dengan 5, dapat 90.
Okey, dia berada di tempat yang sama. Berapa? 5 minit. Ni di sini. Dia berada di tempat yang sama. Untuk garis yang seragam ini merujuk kepada dia berada di tempat yang sama. Okey, seterusnya Ziyad, dia mahu pergi ke... Okey, Ziyad dia pergi ke pasar. Mak dia kata beli pisang Ziyad. Sebelum balik rumah, beli pisang. Jadi Ziyad singgah di pasar, dia beli pisang. Jadi, perjalanan KFC daripada KFC ke pasar adalah 200 meter selama 5 minit. Sama juga, masa ini juga ditambah dengan 5. Kenapa? Sebab perjalanan dia juga mengambil masa 5 minit. Jadi 90 tambah 5, 95. KFC ke pasar, jarak dia adalah 200. Jadi KFC ke pasar, jarak dia adalah 200. Okey, di sini sudah ada 700. KFC 700 daripada rumah. Jadi kita tolaklah. Pasar berada di bawah. Jadi 700 tolak dengan 200, kita akan dapat. Jarak pasar daripada rumah adalah 500 meter. Sebab apa? Kita tidak boleh nilai dia lebih besar daripada KFC. Sebab KFC ni paling jauh. Pasar ni dia dekat sikit. Mestilah ditolak. 700 tolak dengan 200, dapatlah 500 di sini. Okey, seterusnya. Selepas di pasar. Okey, kemudian kita garislah garis yang ni. Okey, kita dapat garis pasar ni. Kemudian kita sambungkan titik kita. Okey, seterusnya. Okey, dia berada di pasar selama 5 minit. Okey, dia beli pisang kan tadi kan? Okey, sama juga. Dia berada di pasar 5 minit. Tambah lagi 5 minit. Okey, sama juga. Yang ini merujuk dia berada di tempat yang sama. Maksudnya dia berada di pasar lah. Di tempat yang sama selama 5 minit. Okey, selepas itu Ziyad daripada pasar dia bergerak balik ke rumah. Okey, dia bergerak daripada pasar balik ke rumah. Okey, pasar balik ke rumah, tempoh masa yang diambil adalah 15 minit. Jadi masa di sini 100, kita perlu tambah sahaja dengan 15. Jadi kita akan dapat 115. Okey. Jadi apakah maksud yang turun ini? Yang turun ini, garis yang turun ke bawah ini maksudnya dia pulang ke tempat asal. Yang ini sudah jauh, sudah dia pergi ke KFC. Kemudian dia undur dan kembali ke tempat asal. Itu beza garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna pink ini. Jadi cikgu harap kamu sudah fahamlah apakah macam mana untuk mentafsir graf jarak masa. Yang condong, garis yang condong ini merujuk kepada pergerakan laju ataupun perlahan dia. Ini laju ataupun perlahan dia. Semakin condong ataupun semakin curam, dia punya ni maknanya dia semakin laju. Yang ini ni, yang seragam ni. Yang seragam ini merujuk kepada dia berada di tempat yang di tempat yang sama. Okey, untuk lebih jelas lagi, cuba kita tengok contoh 4. Okey, contoh 4 dalam buku teks kamu. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan pergerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Graf OA, mana OA? Ini OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Melaka. Okey, dari Puchong. Maknanya kosong ini bermula, garis yang warna ungu ni, yang ini dia daripada Puchong ke Melaka. Okey, yang di bawah ini adalah Puchong ke Melaka. Yang warna ungu ini refer kepada kereta. Ni garis yang warna ungu. Garis yang warna hijau ini merujuk kepada bas persiaran. Okey, seterusnya graf BC. Ni graf BC. Ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Maknanya daripada Melaka, dia mau pergi ke Puchong. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa yang di bawah ini, nama tempat dia adalah Puchong. Yang di atas ni, dia punya nama tempat dia adalah Melaka. Jadi macam mana? Soalan dia seterusnya, tentukan
beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Cuba kita perhatikan di sini ya. Garis yang berwarna ungu dan garis yang berwarna hijau ni. Yang ni dia tinggi sikit dia punya condong tu. Ni cuba kita tengok macam mana jalan kerja dia. Jalan kerja dia sudah cikgu bagi tahu garis yang condong macam ini refer kepada laju. Jadi rumus laju adalah jarak bahagi dengan masa. Okey, yang pertama sekali kita lihat dulu laju kereta. Jadi kita tengoklah kereta yang warna ungu ni. Okey, jarak dia berapa? Jarak dia di sini, yang terakhir ni. Koordinat yang terakhir ni. Okey, jarak dia adalah 150. Okey, 150 km. Masa dia ambil masa berapa jam pergi ke Melaka? 2 jam. Maknanya 150 bahagi dengan 2. Okey, jadi laju kereta kita dapatlah kira iaitu 75 km per jam. Okey, seterusnya kita cari pula laju bagi bas persiaran. Laju bagi bas persiaran sama juga. Dia punya jarak adalah 150. Okey, masa dia adalah 3 jam. Okey, daripada sini sampai 0 sampai 3, maknanya 3 jam lah. Jadi 150 bahagi dengan 3 dapatlah 50 km per jam. Soalan dia minta tentukan beza laju. Maknanya dia suruh kamu tentukan beza laju. Yang mana laju di sini? Bas ataupun kereta. Yang ni 75, yang ni 50. Makanya kita tahu di sini yang laju adalah kereta. Tengokkan ni Okey, kemudian kita lihatlah macam mana mau cari beza dia. Yang besar tolak yang kecil lah. Yang paling laju tolak dengan yang paling perlahan. Makna 75 tolak dengan 50. Kita dapat beza laju dia adalah 25 km per jam. Okey, seterusnya contoh 5. Dalam contoh 5 ini cuba kita perhatikan, kita baca satu persatu. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dalam tempoh 4.5 jam. Ni 4.5 jam ataupun yang ni kan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Yang ni apa maksud dia ni? Ni maksudnya 1 jam 60 minit, betul? Jadi yang di tengah-tengah ni separuh 0.5. 0.5 ini refer kepada 30 minit. 1 jam 60 minit. Kalau setengah jam, 30 minit lah. Ni 30 minit, 30 minit. Maknanya 1.5. 1.5 merujuk kepada 1 jam setengah. 2 jam, 2 jam setengah. 2 jam setengah ni merujuk kepada 2 jam 30 minit. Ataupun 2.5. Separuh. Setengah, separuh. 0.5 lah. Jadi tentukan, soalan dia, tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegung. Ingat keadaan pegung bermaksud garis yang seragam. Garis yang seragam ini merujuk dia berada di tempat yang sama. Di situ je dia tidak berubah. Okey, soalan dia minta tempoh masa. Jadi kita tengoklah tempoh masa. Masa di sini yang besar tolak yang kecil lah. Jadi yang besar tolak yang kecil 3 tolak dengan 2. Jadi dapatlah dia berada di tempat yang sama. Kereta tersebut berada di tempat yang sama selama 1 jam. Okey. Seterusnya soalan. Laju kereta sejam yang pertama. Okey, dia minta 1 jam yang pertama ini saja. Tapi pada 1 jam yang pertama ini dia tiada jarak. Dia tiada jarak. Jadi, bila dia tiada jarak, apa yang perlu kita buat? Okey, laju kereta sejam yang pertama sama dengan laju kereta 2 jam yang pertama. Kenapa sama? 1 jam yang pertama dan 2 jam yang pertama. Sebab dia berkongsi garis yang condong ini sama. Dia sama-sama condong. Sama saja straight dia. Dia tidak macam ni. Kalau macam ni dia tidak sama. Maknanya yang ini
Ini bermaksud kalau dia sama macam ni, kelajuan dia, laju kereta itu dia sama je. Jadi macam mana kita mau kira? Kita terus ambil yang dua. Yang dua ini dia ada jarak dia. Jadi laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jarak kita adalah 150 tolak dengan kosong ini. Okey, masa kita adalah 2 tolak dengan kosong. Jadi 150 bahagi dengan 2 sama dengan 75 km per jam. Ini bagi sejam atau 2 jam yang pertama. Okey, kemudian soalan B. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Okey, kita sudah tahu satu gap ini, gap kecil-kecil ini mewakili setengah jam ataupun 30 minit. Jadi bila soalan kata 90 minit terakhir, kita tengoklah yang terakhir. Jangan kita tengok di depan, kita tengok yang di belakang. Yang terakhir ni. Okey, pergerakan kereta last di sini. Dia last di sini. Kalau 90, kita kira lah 30. Ingat ya. Satu gap ni 30 minit. 30 tambah 30, 60. 60 tambah 30, 90. Bermaksud 90 minit yang terakhir ini berada di sini. Ini 90 minit terakhir berada di sini. Jadi soalan bagi tahu huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Jadi kita carilah kelajuan dia. Kelajuan dia pada 90 minit terakhir ini, dia di sini saja. Nah, ini garis dia. Jadi kita tolaklah daripada sini ke sini. 270 tolak dengan 150. Kenapa kena tolak? Sebab gerakan laju dia di sini saja. Sampai sini je. Kita tengok garis ini je. Jadi 270 tolak dengan 150. Okey, jam sama juga. 4 jam setengah tolak dengan 3. Jadi kita akan dapat 80 km per jam. Okey, selesai contoh 5. Okey, kita tengok seterusnya contoh 6. Dalam contoh 6, Sahana berbasikal ke pejabat pos. Maksudnya dia daripada rumah ke pejabat pos. Yang kosong ini rumah dan yang dua ini adalah pejabat pos. Untuk menghantar keucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik. Pergi dan balik. Ini bermaksud yang pertama ni naik ni dia pergi dan yang garis yang turun ini dia balik. Okey. Perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Okey, soalan A. Tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Okey, kita tengoklah perjalanan dia berapa. Dia pergi selama 2 km. Dia pulang juga, tengok ni kan garis dia pulang. Garis dia pulangnya juga 2 km. Bermakna jumlah jarak makna perjalanan 2 hala lah. 2 kilo dia pergi dan 2 km juga dia balik. Jadi 2 tambah 2 dapatlah 4 km. Okey, soalan yang kedua, 2 rumen. Nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Soalan minta cari nilai T. Mana T? Ini T. Dia minta nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam. Ingat ya, garis yang condong ataupun garis yang sengit ini merujuk kepada kelajuan. Jadi kita ada rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. Sekarang soalan mau T. Apakah T? T ialah masa. Ni masa, kita mau masa sekarang. Kita bukan mau laju. Jadi kita perlu buat apa? Masa ini dia bahagi. Jadi kita tukar tempat sahaja dengan laju. Dia jadi macam mana?
Masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Dia tukar tempat sahaja di sini. Jadi kita mau cari masa sama sahaja. Okey, 2 kilometer bahagi dengan laju. Apa laju tadi? Sudah dia bagi tahu 8. Jadi 2 bahagi dengan 8 sama dengan 0.25 jam. Jadi mau kita, ini jam. Kita tukarlah kepada minit. Macam mana dapat dengan minit? Okey, darab dengan 60. Okey, 0.25. 0.25. Darab dengan, baru tu jadi cikgu punya pensel. Darab dengan 60. Dapatlah 15 minit. Kenapa perlu darab dengan 60? Sebab 1 jam 60 minit. Okey, soalan dia minta dalam sistem 24 jam. Okey, kita mula dengan jam 9.20. Jadi apa jadi dengan dia? Makanya 9.20 tambahlah 0.015. Makna tambah dengan 5 minit. Jadi nilai T di sini adalah dia tiba di pejabat pos pada jam 9.35 minit. Itu sahaja. Hati-hati dengan masa. Kalau soalan bagi dengan jam, ada masa kita perlu convert, ada masa kita perlu tukarkan kepada jam. Ada masa juga kita perlu tukar kepada saat. Bergantung kepada soalan. Okey, seterusnya kita selesaikan soalan B. Soalan B, huraikan perjalanan sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Okey, daripada pejabat pos ke rumahnya. Kadar perubahan jarak bahagi masa. Okey, jarak bahagi masa. Jarak sekarang daripada rumah dan pejabat pos adalah 2 km. Manakala masa dia, berapa masa? Masa untuk pulang ke rumah ni, cuba kita tengok. Perjalanan dari pejabat pos. Makna dari pejabat pos ke rumah, maknanya baliklah. Maksudnya dia balik. Kita tengok garis yang turun ni. Garis yang balik ni. Maknanya tempoh masa sahana untuk balik ke rumah. Berapa minit dia balik. Jadi 10.10, jam 10.10 tolak dengan jam 9.50. Okey, kita akan dapat 20 minit. 20 minit ini kita perlu tukarkan kepada jam. Sebab soalan kata jam. Jadi kita macam mana kita mau tukar? Kita tahu di sini 1 jam sama dengan 60 minit. Kalau 20 minit berapa? Ingat ini adalah darab silang. Yang mana yang bersilang dengan dia ni kita kena darab. Jadi 1 darab dengan 20, yang tidak bersilang kena bahagi. Jadi apa jadi dengan dia? 1 darab dengan 20 bahagi dengan 60. Kita akan dapat nilai di sini adalah 1/3. 20 bahagi 60 kita akan dapat 1/3. Jadi kadar perubahan jarak. Okey, jarak dia adalah 2 bahagi dengan masa. Masa kita berapa tadi? Masa kita ini 1/3 yang kita kira ni. Ni adalah jarak. Ini adalah masa. Mana masa? Ini masa kita yang sudah kita convertkan kepada jam. Jadi tekan kalkulator, kita akan dapat 6 km per jam. Jadi, macam mana kita mau huraikan? Kita sudah tahu sahana ini, pergerakan dia balik daripada pejabat pos pulang ke rumah. Okey. Dia berbasikal sejauh 2 km dalam tempoh 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. Itulah maksud dia. Dia berjalan 20 minit dia ambil masa balik ke rumah. Laju yang dia bawa basikal dia adalah 6 km per jam. Okey, seterusnya cikgu harap kamu dapat jawablah. Soalan praktiskan diri 7.1B. Soalan dia sama saja. Sebenarnya graf jarak masa ini adalah graf soalan bonus untuk kamu.
soalan bonus untuk kamu sebab biasanya soalan dia akan tanya garis yang pegun, dia suruh cari laju. Macam tu je. Dia beza dengan graf laju masa. Jadi untuk graf jarak masa ni cikgu harap kamu tiada masalah lah. Okey, jika ada masalah tolong tanya. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.